yang dicelangkan oleh syarak itu dah khabar 7 sifat. Jadi dan ada pun segala sifat tu jadi mubtada i'rab ya tu. Takdir molek. Dan ada pun segala sifat, yakni dan ada pun bermula segala sifat mazmumah, yang mazmumah. Apa yang mazmumah? Yang dicelakan oleh syarak. Nah, berapa? Ialah 7 sifat. Nah, ada 7 sifat weh. Dah. Mana 7 sifat? Iaitu di tu mana? Dan iaitu 7 sifat tu hubbud dunya. Baca molek. Hubbud dunya. Baca hubbu. Ha bagi dhammah, ba bagi dhammah. Hubbud dunya. Apa pertamanya daripada sifat yang dicelakan oleh syarak? Yani hubbud dunya, kasih ke dunia. Ada sifat kasih ke dunia dalam hati. Wah itu. Deh pertama kali ada sifat kasih ke dunia ke dalam hati. Kasih ke dunia tu ada dalam hati. Lekat dalam hati, jerat dalam hati, serah dalam hati, mengalir dalam hati kita sifat kasih pada dunia. Deh, kasih Tuhan tu ada juga, tapi nak kuat sifat ni kasih ke dunia. Duk mari kecek dunia mata. Oh, jadi kalau umur tu besar, umur kuat baik tu. Jadi kalau buat baik tu ada umur patut ada kereta baru dia bini janguk. Oh, umur pagar saja supaya dengan umur juruk. Aduh, jadi ni kasih ke dunia. Bodoh mati tu duk kasih lagi saya. Saya lah aku sakit nak muka mati celah ni deh. Saya ku umurku poiti ni. Saya nak tinggal umur saya, nak tinggal bini. Dah, mana kasih ke dunia tu ada di dalam diri, dalam hati dia. Dia tu kasih dunia. Mana sepuluh orang dia kasih kelemu ya. Kasih kebong dia. Dekat-dekat nak mati dia mata ya mengucap ya la ilaha illallah. Tak mau ucap. Nah ilmu ku alih lagi tu. Kebong kuat tu mungkin tengok lagi. Kebong tu dia mau buat lagu mana tu. Jadi dekat-dekat nak mati orang hajar yang mengucap. Dia tak ada mengucap. Dia duk bergaduh dengan kebong-kebong dia takut dia mau mati. Tuai dia nak mati dah duk bergaduh dengan kebong lagi. Hati panggil hubbud dunia di dalam hati. Dan yang kedua, dan tamak. Baca tama'un. Apa tamak? Dah tamak ni makna temo'o. Gapa? Tamak kecek mudah orang temo'o ni orang panggil khamluk mak. Apa? Lobo. Tamak ke dunia, lobo ke dunia. Siapa orang panggil tak ada. Nak buat akhirat pun tak ada, nak semaya pun tak ada, nak zikir pun tak ada, nak tasbih pun tak ada, nak mengucap la ilaha illallah pun tak ada. Tak ada lah kau. Ngah buku akhirat tak ada. Mana? Nuh dok temo'o nu. Ngah kebung, dok lecuk seher sokmo. Karena tamak dunia, lobo dunia. Orang panggil bahasa sia khamluk. Khamluk mak, lobo banyak ke dunia. Temo'o dah dunia, nak dah dunia, siapa lupa akhirat, siapa tinggal semaya, siapa tinggal puasa, siapa tinggal zikrillah, dia panggil temo'o. Pasal kita temo'o, apa temo'o? Yakni telajak berdoa nyu deh. Dia panggil telajak. Temo'o berdoa, kanak berdoa. Dia panggil temo'o, yakni kanak berdoa ke dunia, siapa tak ada nak mengaji, siapa tak ada nak ibadat, siapa tak ada nak semaya. Dia temo'o berdoa. Dan yang 3 sifat yang dicela oleh syarak dan hasadun, sifat hasad. Apa hasad? Yakni dengki. Dengki ataupun bahasa saya panggil icari saya, atau panggil dengki. Apa dengki? Sifat hasad dalam ni. Tak boleh tengok dia lebih. Oh, tak boleh tengok pedih mata bahasa kelabu mata, bahasa bulu mata. Tengok dia ni waktu baik setiap kereta kerak. Waktu beli kereta wah dia. Deh. Ataupun kedai yang jual aku. Tak boleh tengok wasa bulu mata ni. Bulu mata nyakak celaka sungguh. Waktu beli wah dia pun dah setiap kereta. Duk jual kedai pula aku molek ai nampang tak nampang. Jual pun orang mari mik kaisung tak kaisung. Tak boleh tengok. Cara kena cari tok calo. Cari tok bomo lo. Kenapa? Nak pergi kedai je nampak katuk gilepakan duit duk tak pergi kedai. Lepas tu dia mau terlepas duit Fort jualnya. Kalau kita tengok Fort jual ni banyak ke orang lepas duit apa kedah. Pas orang lepas duit ni siapa dia lepas duit? Bukan orang jing main lepas tak duit. Hari-hari mik taruh ada. Mik taruh dah. Pegang duit tu WhatsApp derang. Nah kenapa? Karena dia mau buat dengan duit satunya nak wei tuai saat ni tu kat apa dia? Nak wei tuai panas pedih duk tak sedap balah laki bini jual tawa. Kadang-kadang jual ngatuk lah lu masuk ke dapat Pas nak beli nak tuai duk ngatuk semua. Puak kena. Tak payah apa puak. Dia mata beli nak tuai mengatuk dia menguat mata deh. Kan hasad deki kita duit dak pe. Emonya bahasa mengatuk, wa emo lalu kedai mu buka dak main kawan lalu kau tu tak nampak kedai mu.
Ada mau katuk kedah. Jauh ni, orang panggil hasad. Hasud, hasad reki, lepas duit. Lepas tu duit ni dah. Ni kena ingat ni. Semua kalau fok kita mau kita jual. Mau kita buka rocek, mau kita buka kedai mutu, mau kita buka kedai ming ataupun buka kedai mah, buka kedai nasi. Duit ada hari-hari dak pergi kedah. Apa nak buat benar weh? Duit ni nak pegang dengan tangan boleh tak? Jawab kata tak usah pegang, dengan tangan je cok. Kadang-kadang benda ni jing mari letak. Kadang-kadang toko batu dah pergi kedah. 2-3 tis hari, 2-3 tis hari. Kadang-kadang tulai lembu dah pergi kedah. Ni cara apa panggil? Hasad, deki, hasud. Ni hasad kita ngaji, sifat yang dicelakan oleh syarak. Kamu ni benda ni ada dak pergi kedah kita nak buat lah mana? Ni cara kekai, cara kita nak ukar. Kalau duit dak pergi kedah, toko batu dak pergi kedah, kalau ada tulai dak pergi kedah, kalau apa saja dak pergi kedah, kita ambil air sebati ataupun air sejak. Air sebeldi pun tak apalah. Ambil garai boleh 3 cekak buh dalam air tu. Ambil garai boleh 3 cekak buh dalam air saat ni tu, kemudian kita bacanya 3 kul. Baca 3 kul ikut itulah. Baca 3 kul boleh 3 kali. Awak straight, 2 straight, 3 straight. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca habis sekali, siuk dah ai. Baca pula siuk dah ai, baca pula siuk dah ai. Lepas tu baca ayat lain tak apa lagi. Ayat ke apa? Ayat Nabi Musa ke, ayat wa may yattaqillah, siuk dalam ayat tu, ambil benda tu kokok dengan kayu ke, kokok dengan sodak ikutlah, ambil buh lah ayat tu. Apa duduk dalam tu dulu. Baru tu pergi cuah. Jangan duk pegang dengan tangan. Tu orang panggil. Lepas tu kedai-kedai dia muasa katuk. Wasa tak nampak weh kedai dia muasa. Ku lalu nak hari nampak kedai mu katuk mu. Lalu hari kedai mu katuk kan. Ayah tak kata, tak ada katuk bukan hari. Ada mu katuk. Jing tu hidup denai tak pergi kedai. Tak nampak kedai. Ya tak? Deh, tu hasad reki weh. Tak boleh tengok dia mau jaya. Tak boleh tengok dia mau jual laku. Tak boleh tengok dia mau jual nasi laku. Tak boleh. Tu kalau Malaysia tu kot benar. Malaysia paksa kita duk kerja. Tu saya bapa duk kerja. Hari tu dia kata wak nasi sudah masuk panas-panas. Masuk panas-panas akik pergi ke orang makan. Akik makan tu berulat weh. Dalam tom yang tanah tai-tai ni tu berulat buat. Dah nasi tu berulat. Lepas tu dia mau tahu, nasi po ni, kunyang po ni, sup po ni, ulat saja ni. Dia mau tahu ulat ke mana, tokek kata buat saat ni. Ni mau tengok ni, ulat, buat ulat. Suruh nak kau liwat mula. Akik main ulat pula. Gak ni. Ni main sihir. Sihir. Sebab hasad deki, hasud kepada orang-orang orang jual-jual leh. Deki kau orang tak boleh tengok dia mau berjaya, tak boleh tengok dia mau beli duit. Kita tak boleh. Buat deki nah. Weh nampak ulat le makan ni. Kadang ada bau busung dah. Bau busung. Lah kedai tu nak duduk tak boleh bau busung nak hidau. Ada juga jadi bau busung. Ngasak. Dan ujubun yang keempat ujub. Macam ujubun. Apa ujub? Yakni berasa membesar amalan diri sendiri. Besar amalan diri sendiri. Apa rasa cengih, berasa heran dengan amalan sendiri. Jadi ngok amalan aku ni. Berasa aku ni pelik ngok dia ni dia. Dia mau pupau je lah kau. Jadi ngok pelik ngok mulai. Jadi mulai aku tengok dia nampak hebat lah. Tu. Amalan gapo mu dak buat amal ni? Dia mau tanya kita lah. Amalan gapo mu dak buat amal? Amalan apa kau buat biasa-biasa gitu. Yo baca ni. Baca Quran tak banyak pada 3 juz sehari. Bismillah. Patut amalan ada lah sikit-sikit aku dah buat amal. Tapi aku tengok mu pelik weh. Tengok mu jauh ke kuasa hebat mu ni pelik ni. Amalan kau kita pun serang. Berasa tercengih, berasa besar dengan amalan diri sendiri. Sebab apa? Sebab kita buat amal, orang duk tengok kita nampak hebat, kita nampak jadi singo, kita nampak jadi ceria dah. Maka kita pun rasa heran, berasa terbesar, berasa membesar izam ataupun dah kita membesarkan amalan kita. Amalan kawan gitulah. Kalau amalan kawan kata sampai 10,000 kawan tak tidur. Aduh, tak ya. Mereka dia nak puji dah kata mu amal ke apa hebat aku tengok tu baik daripada umat. Jadi mu ni nampak bersingo, nampak muka bersinar apa boleh penuh nama. Kawan tak cukup 10,000 kawan tak tidur. Sedekah sehari tak apa 1,000 kawan tak tinggal lah sedekah ni. Aduh, tak ya apa. Dia rasa tercengih. Dan ria. Ni sifat yang dicela oleh syarak ria. Ria wa amal sukana kana orang ataupun wa amal kana nak keredaan manusia, nak kepujian manusia, nak pujaan manusia. Ria. Dan yang keaneh gapo aneh? Takabbur. Takabbur. Apa? Sombong, besar diri. Wa amalan tu sombong.
tua sama tengah dah. Tengok orang junjung mata. Kalau orang sesak-sesak kecek ngaya tengok birai mata tu. Ya tu. Perut tua lah ya. Tengok nak, ya tengok demo ada. Kalau sama serung ngaya, sama kaya pun ya tak apa. Kalau tengok orang sesak pun ya, ya ni. Tengok tu. Ya tu. Kan? Sesak dedek nak bersaing dengan kawan. Bukan sah ya. Ya tu nak duduk ke tangga-tangga kawan ya. Nah. Ya dia orang panggil tengok. Tu tengok takabur dah tengok-tengok tu. Tengok somong, tengok orang juri-juri mata, pas tengok orang ke beruk tua. Ya tu. Jebah mo tengok orang. Pas tu ia ni kena laka. Ya kawan ni molek, kawan gajing buat amma, mo kawan ni molek anak kawan juruh laka bini kawan solihah tu lah dak dah. Kawan dok tengok retina kau ni retina kawan hak jadi hak kali. Ngajang tua juruh. Retina dia mulai, kawan tengok apa tak jalan serabut. Anak orang lain tak adil kat baris anak kawan tu masya-Allah Quran lah kafir. Ada Quran kau buta ni. Besar diri. Pakai cek boleh tengok diri kalau orang wahai puji kat anak, wahai puji ke diri sendiri, ya ni tak lagi. Makan puji, makan pam. Lepas tu orang ni comong, takabur. Tak jangan duduk bawah orang, nak duduk tinggi homo. Kalau heret turun bawah set, balah dulu. Nak tinggi homo. Nak tinggal mah. Dan yang ketujuh semua. Apa semua? Yakni wa amma kana nak ke masyhur. Kalau ngaji pun nak wisahu. Kalau ngaji pun nak wisahu. Kalau mengajar pun nak wisahu. Yakni nak wisahu apa? Masyhur di dalam amalan ibadat. Kalau ngajar pun orang puji tak, oh jadi dia tu ngajar sedap weh. Ngajar dia masya-Allah dengan ibarat kita. Kalau ngajar, kalau ceramah, oh jadi nak masyhur di dalam amalan ibadat dia. 7 perkara ni weh. Deh. 7 perkara ini tengok. Inilah kerana apa kita masuk di dalam ilmu tasawuf. Tengok. Jadi masalah nak surah sasa. Tengok sini takrif ilmu tasawuf. Perhati nah, kita tasawuf ke kita tak tasawuf. Kita tengok di takrif masuk dalam takrif mana. Kita nak masuk dalam takrif mana? Tengok di ulama sudah pengenalan pada kita. Ulama pengenalan pada kita ilmu tasawuf. Tasawuf ni makna kata menyuci diri. Asalnya ilmu dah, tengok molek. Tasawuf ni asal mananya? Iaitu ilmu ni hak kita nampak ke kita ni. Hak ni tarik ulama ni hak kita. Tasawuf daripada safa yusafi tasawwafa ya tasawwafu tasawuf. Apa tasawuf? Makna menyuci, membersih. Supaya kita dak ngaji matnul ajurumiyah. Apa matnul ajurumiyah? Al-ajurumi bukan bahasa Arab tu, tapi dia memperarabkan. Orang panggil mu'arrabun. Asal al-ajurumiyah, tuwe ajurumiyah, bukan orang Arab, daripada orang belah balik Maghribi. Kata setengah belah balik bukan Arab tak lah. Kamar di kelima al-ajurum ni lapa aja. Lapa aja. Tapi lapa aja ni kalau bahasa kalau kita kira mari dengan bahasa al-ajurumiyah ni tak silap ingat tuwe aja ni bukan orang Arab. Patut al-ajurumi dengan mana as-sufiyu al-fakiru ilallah. Itu mata jumiyah tu. Mata jurumiyah, mana apa mata jurumiyah? Al-ajurumiyah. Yakni mata bagi tuanya orang sufi. Orang yang suci hati kepada Allah. Maka buaikan semua benda sifat-sifat tak molek daripada hati. Lagi pula al-fakiru ilallah. Yang berhajatlah ia kepada Allah. Itu mata jumiyah tu. Itu dah ngaji. Sebab apa mata jumiyah? Mata yang tuai suci hatinya kepada Allah. Kamar dia sufi ni makna kata ilmu untuk menyuci diri dan hati daripada sifat-sifat yang tak elok dan tak comel. Mana sifat tak elok? Deki orang elok mana? Kalau tuai dia tahu tu sifat tu cuma dia tak pakai, tapi tak ada orang nafsu amarah ya tu. Nafsu jahat ya tu. Kalau dia tahu deki orang molek dak. Demo tu duk seni-seni, demo tu duk molek-molek laki bini kita gi minta demo tu pecah belah. Molek tak? Tak molek. Tapi tak ada arah nafsu amarah nak jadi back tu dah molek tak? Dia mau duduk seni, anak dia seni. Tiba-tiba dia dengan bini dia balah. Anak dia pergi jatuh sakit. Kadang-kadang tu berulat le perut, berulat le mulut. Molek tak? Tak comel. Tak comel. Deh. Kamadeng ilmu tasawuf iaitu takrif yang diberi oleh Imam Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali tanam. Bermula ilmu tasawuf iaitu ingat hati. Hati dia ingat. Denyut Allah. Allah. Tengok langit Allah. Tengok pakaian Allah. Tengok pakaian duk denyuk angin duk pergi mari tu. Allah. Allah lah kah?
hati dak berdenyut, hati dak ingat ke Allah. Ini nama kata yang takrif yang diberikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Ingat hati, berdenyut hati dan tersilah hati bagi Allah Ta'ala. Dan ikhtiar. Dan pula lagi lupa. Ikhtiar tikan mana pilih. Apa pilih? Lupa perkara-perkara yang lain daripada. Benar perkara lain pada Allah. Where tu baik hati. Sebab tu dakwah kata yakin dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kena arti maksud kalimah thayyibah? Yakni nak bubuh kebesaran Allah ke dalam hati, nak buai semua kebesaran makhluk di dalam hatinya. Ni mana kata orang dakwah kata kita kena yakin dengan kalimah thayyibah, tu yang mulia jadi kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dengan kalimah thayyibah? Yakni kita nak buai kebesaran makhluk dalam hati, nak bubuh kebesaran Allah di hati. Ini tu yang mulia. Maksud ni, maksud tasawuf dah ni. Nak ingat ke Allah, denyut ke Allah, ingat ke Allah dengan la ilaha illallah, ingat ke Allah dengan subhanallah, ingat ke Allah dengan la ilaha illallah, ingat ke Allah bismillahirrahmanirrahim, ingat ke Allah Allahu akbar. Ingat tu heran tu. Cara ingat tu kaifiat, beberapa cara. Lain ada banyak cara. Ingat tu dengan Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ingat tu tak? Ingat tu Sami Allahu Akbar. Ingat tak? Sami Allah. Sebut tu tak? Sebut tu kadang-kadang ingat itu buka kitab baca tu ingat tu denyut ingat tu patu kebesaran lain daripada hati lupa. Dan takrif diberi oleh setengah jumhur ahli sunnah wal jamaah yang bermula ilmu tasawuf ni seni panak ingat Tuhan, denyut Tuhan dengan la ilaha illallah, denyut hati dengan kata Allah, Allah, denyut hati dengan kata subhanallah, denyut hati dengan sedekah. Ni orang panggil tasawuf yang diberi takrif oleh Imam Ghazali. Dan tasawuf yang diberi oleh setengah jumhur mengenalkan sifat-sifat mazmumah. Kita kenal sifat mazmumah. Mana yang 7? Yang pertama hubbud dunia, yang kedua tamak, yang ketiganya hasad, yang keempat ujub. Kita kenal. Lepas pada tu kita tolak. Menyuci hati daripadanya. Sepak benda ni pada hati. Lepas tu kita mengenal pula sifat-sifat mamduhah, yakni seperti takwa. Lepas tu kita berjangokkan hati kita dengan sifat-sifat ni. Maka kata setengah pada jumhur, siapa dia tak kenal dua-dua perkara ni, mengenal sifat mazmumah, tolak daripadanya, kenalkan sifat mamduhah, maka pakar dengan dia, dihiasi hatinya, maka orang kenal dua ni barulah panggil itu ilmu tasawuf. Kalau dia tak kenal dua perkara ni, makna itu tak panggil tasawuf di sisi setengah jumhur ulama. Kalau ada sifat-sifat yang dicelakan oleh syarak, sifat yang mazmumah. Mana? Yang pertama hubbud dunia, kasih dunia lebih pada Allah. Kasih ke bini lebih pada Allah. Dunia tu bini kita bini tak? Dunia tak? Dunia, bini kita dunia, anak tu dunia. Kasih kereta lebih pada Tuhan. Orang dak baik. Allahu akbar, Allahu akbar. Kereta yang baru beli. Kamal itu nya basuh kereta, siapa tak ada yang mengorek. Mana? Saya kereta. Basuh kereta. Kereta gimana jak klik nujak, seluk lekat sikit kena siuk. Ditayar. Lepas tu dia mengatakan mu tak muat kereta, tak muat orang tak boleh takut seriap si prank. Ada orang jahat seorang. Sayang kita beli kereta ya. Orang tua demo beli kereta ya. Kereta ya beli 5 tahun kita tengok kereta ni Kodin ayuk. Orang tua mak beli kereta tu. Lama seduk ponok lu. Lepas tu 5 tahun dia. Supaya kelik, supaya duduk lagi kedah lagi. Lepas orang tanya, kok mana dia kereta nampak baru lu? Lama dah dah. Ya tau tua ni ada gamuk cumak ya tau. Tua ya duduk jahat ni. Nak mari beli beras di kedai jahat, tak jangan ambil kereta yang wak ke beras, takut seriap si. Jangan wi damai dia ambil duit 100 ambil beras dia, kawai wi beras, duit beras tu wi siap dah. Lepas tu kau tak ambil kereta dia mau beli beras rumah. Pada motor kereta bocik dah nak tak wak, tak boleh takut seriap si bawah. Tayar takut punah. Loh, takut tumu. Hani kasih dunia takut tumu. Payah kita ni tak ada kabuk po, tak ada ujian po, li kereta klik mai basuh klik malam. Poin. Ni motor cik ana kereta ada cuma basuh po, tak leh nu kia ai lap masing takut karak kereta. Ni nak kata hubbud dunia, ya kasih dunia ya berdoa. Yang kedua, tamak, yakni tamakความโลภมาก orang panggil nak belaka tu pun nak ni pun nak siapa gua semai tu Nak kaya, nak tu, nak semai, nengok demo telefon kau nak telefon, nengok nombor besar, tapi tu tak gerak. Tapi tu nak belaka, kanak belaka. Orang berkanak ni pun satu masalah juga. Orang panggil sakit diri. Kita sebab tu hak dalam tasawuf sifat yang puji qanaah kena mada dengan apa yang kita ada pada dah. Kita tak ada kaca-kaca suku semai lah tak gerak.
Kita buat dengan padan dengan diri kita. Diri kita setara mana buat setara. Kita orang kodan ni. Pakai mutuh dodoh dah. Dah pakai kereta tangan dua. Tak apa dah. Ni kita orang tarak. Nak pergi pakai supaya dia mohak kaya. Letih lagi Temu kan nak supaya dia motek. Letih Tapi sifat ni sifat ulang kau. Syarat telur tak jelas. Syarat telur di awal dah. Tapi kacau nak ke. Banyak kafir itulah ni. Bawa akhir bulan kagak rupa lagi di bank. Rambut lurus. Sayang kita duduk kerja di tanakan. Jadi orang pujakan di bank. Ya tak aku tengok fuh-fuh duduk kerja. Makan gaji lah. Dia ya tak kadang-kadang kau makan gaji. Hak tinggi-tinggi besar. Lu tak kira dah. Bawa akhir bulan kagak rupa lah. Kan apa? Akhir kepala. Sore tu tak lucu. Sore ni tak lucu kita. Sore banyak. Duit boleh gaji banyak. 4, 50, 30. Tapi tak cukup dengan sore tu. Sore kawin tak kawin. Mutu tak mutu. Bawa akhir boleh. Ada pokok yang boleh makan. Enggak umur pakai kalau main umur saya kata tak bertebing 3 juta. Bertebing 3 juta buat umur. Lepas tu masalah bayar tu siapa akhir umur siapa mati. Kadang-kadang umur 5 puluh tu baru lucu gabra, lucu hotel umur. Pak umur nak bayar sebulan-bulan kena bayar 15 belah. Lepas tu hak gaji 230, 15 dah situ. Mana gua kereta itu? Lagi sore nak pakai kereta baru tu. Bahaya mau tanya dia makan kereta noh. Patak sun makan kereta mah sedah buruk-buruk gitu kerja. Oh, alih game dak ada pucakan pakai kereta. Oh, alih. Oh, mai dah, mai rak. Kelih lagi kau angin tak sungguh dia kata dia. Baik. Kan? Pakai kepala deh. Tomok yang 3 hasad. Ni dah banyak berlaku ni. Sifat ni banyak sekali lah ni. Hak ni nombor 1 lah ni. 7 ni hak ni nombor 1 lah ni. Ni nombor 1 sifat ada jadi berlaku di kalangan kita ada ni. Ada hasad reki ni teruk sekali. Nombor 1 ni. Ni orang jebon ni jaga-jaga ada juga tapi tak banyak mana. Wa amal nak besarkan amal. Oh jadi amal. Oh amal kawin pelik kalau ni kawin wa amal nah ye dah. Senyuk. Ngantik tu senyuk-nyuk sedut daya. Bahasa pelik besar ngak amal bahasa agung ngak amal yo. Ni dia orang panggil bahasa agung ngak amal, unjuk ngak amal. Yang kelima dia wa amal kana nak redha manusia. Nombor manusia puji. Ni ada juga tak banyak tapi hak ni banyak kali. Hak ni ada juga lah ni wa amal tu turun fake ni. Kadang-kadang jabat dengan puas, jabat dengan nak amper dah nak tunjuk demo. Kawin pun sangat puas deh. Kadang-kadang Allah tanah duit kau sejit 1000 tulis situ. Kawan ni bericat ke masjid dia. Nai Abdullah Indah. Mak tha masalah. Yang ke-7 yang kena takabur ni somang jalan tengok. Tengok jalan. Tengok. Ni tengok jalan tengok orang panggil. Tengok. Yang ke-7 gawa sum'ah wa amal kana nak soho. Ngaji kerana nak soho. Ibadat kerana nak soho. Nak soho dalam ibadat ni orang panggil dicelakan oleh syarak. Haskat tulis kamar dia kata wallahu a'lam berkaitan pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dah. Sikit-sikit buat ni. Dan mengeluar bagi hukum dengan hikmatnya dan iradatnya. Mengeluarkan. Jadi Allah Ta'ala mengeluarkan bagi hakam. Itu mana kata wa abda'al hakam. Yani dan mengeluar bagi hukum-hukum dengan hikmatnya. Hikmat Allah. Mengeluarkan hukum hakim. Mengeluarkan akan ketetapan hukum-hukum semua tu dengan hikmatnya hikmat Allah. Dengan rusianya rusia Allah. Lagi pula dan iradatnya, yakni dan iradatnya, yakni sengelainya Allah Ta'ala. Makna semua Tuhan waktu berhukum kata wajib. Tuhan waktu berhukum kata dunia saat ni tu kena buat baik gimari. Tuhan waktu berhukum kata ni wajib semaya. Tuhan waktu berhukum ni larikan zina. Semua hukum yang keluar daripada Allah ini dengan rusianya rusia Allah. Seperti ni Tuhan tu berhukum kata orang berzina kena pukul 100 hotel. Kena tengok hotel besar dia ni. Hotel Seribu Kaki. Lepas tu kalau kita tengok sebab itulah orang-orang agama asing kata agama Islam ni syadid. Agama Islam ni zolim. Dia tak nampak hikmah Allah Ta'ala. Kalau dulu kita pergi Mekah buat zina sama-sama tak pernah zina lagi. Lepas tu pergi jatuh zina. Maka kalau kerajaan pergi boleh tak pun dia pergi mengaku kerajaan sebab dia zina. Maka kerajaan kena putus orang tubuh kelang besar. Tubuh kelang tu King Kong. Duk main tu, main batu tu. Lepas tu rotel besar dan ni. Besar ibu kaki rotel. Besar ibu kaki. Tu rotel.
Lepas tu kalau dia ngaku tino pun ngaku, jatuh pun ngaku, maka orang nanti godel tu orang zina. Tu tengok ni, nak kata kalau kita tengok Zuhir kata godel dengan rotel 100 utik nampak zalim. Tapi hakikat di situ hikmat Allah nak orang lain tu tengok tu berasa gerung. Berasa takut. Kalau tengok pada hukum tu dah nampak zoling, nampak syadik. Tapi Allah Ta'ala buat saat itu untuk nak menakuti. Sebab tu kajian ambil orang tino, orang jatuh berzina, mari tak dapat orang ramah. Orang panggil orang ramah, mari tengok. Kamu dia orang pukul nak kena tubuh gagah, tubuh kelang. Nah, tubuh kelang. Bukan supaya ikan tamai dak lah. Orang nak godel tu. Dia dah letup tangan, tak gerak dah. Dia main pop besar-besar ke. Ni orang nak godel pun ikan tamai. Tak berasa. Kena ni, rotel dah besar ibu tangi. Patu orang godel tu nak sedap tubuh apa biar lain ni. Ni. Tubuh seperti king kong biar. Tak boleh ni. Begini. Lagi ni. Tubuh kemas-kemas sikit. Ni. Kubuh jadi kelang-kelang sikit. Nah, pas godel ambil atas lu. Godel. Tadi ni, atas bahu ni. Wah, weh, aduh. Tak ada tu dosa you gugur tau. Wah, weh, aduh hakai. Tu dosa you gugur, dosa zina you gugur lah. Wah, tiga, aduh lah. Ni, lepas tu Fok tengok tu. Fok tengok tepi tu dah. Lepas orang godel sangat besar, lepas tu rotel pun besar, lepas tu dia kena buka baju tu. Tak boleh lapik pun dah. Dah bang tu kan. Dah pecah darah bang. Naik. Godel bang pecah darah bang. Kadang-kadang darah mengetik naik. Lepas orang tengok, aku tak mau dah. Tu hikmat Allah Ta'ala, tak siwi orang tu berzina. Tu mana tak hikmat Allah Ta'ala mendatangkan hukum meluang tu dengan hikmat, dengan orang panggil halusi. Tu dia. Hukum itu jamu hikmah. Hukum tu. Bermula hukum itu dah jamu hikmah dah. Hakam tu jamu pada hikmatin. Hukum apa bijaksana Allah Taala tak ada kena royak. Hukum Allah Taala dengan cara halusi. Patu hikmah Allah kadang-kadang kita fikir tak sapa. Fikir sapa ada. Kenapa Allah Taala suruh air ke hidung? Dia ambil asman. Suruh apa air hidung? Dia ambil amaya. Basuh celah ni patu komo. Pas komo tu klok patu sunat kita menekan balau siapa lah tekak. Klok tu baik. Ini kerana nak tu baik rohok lenel dia duduk dalam tekak ni. Patu hasil senguh air dalam hidung. Wi siapa kotak tu. Kenapa hikmat? Kada fikir buat apa tu hai senguh. Kadang-kadang kuasa pedih. Ni hikmatnya kita senguh air nak siapa kepada hidung, maka pada hidung tu baik benda cuma-cuma dalam ni, maka orang rajin serung air nak ke hidung ketika ambil asmaya, orang ni jarang nak jadi semung. Jarang nak jadi semung, jarang nak jadi sumak hidung. Sebab apa? Dia duk khik apa? Serok nak atas hidung tu, dia sebut semua tu baik. Hikmatnya Tuhan tak sewi kita sakit hidung, patut nak tu baik benda cuma-cuma dalam hidung kita ni, tu baik. Tu hikmat. Ada kita fikir tak sapa. Kadang-kadang kita fikir tak nampak dengan hikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Dan arti hikmat itu, arti maksud kesimpulan dengan kata hikmat. Dan arti hikmat, yakni maksud kesimpulan dengan hikmat, meletakkan, menghatamkan, ialah meletak ini, meletakkan dan menghatamkan suatu, meletakkan suatu dan menghantarkan dia akan suatu pada tepatnya, tepat suatu, yakni tak suatu kena dengan tepat itu. Tulis bahasa ringkasnya, bahasa simpulan, yakni Allah Ta'ala letakkan suatu perkara kena dengan tepat. Kalau orang panggil, kalau dia letak suatu saat ni lain pada tepat, tak betul dengan tepat, itu tak panggil hikmat dan itu tak panggil adil. Bagaimana weh? Misal lego ni nak panggil hikmat ni letak benda saat ni kena dengan tepat. Kita buat misal sekapung kita ni, ya sofa ni duk mana kisi rakyat? Kisi rakyat duk dapur Pada ni umur besar habis 3-4 juta. Tapi kisi rakyat ya duk mana? Duk dapur. Pada dapur ya pak menanak gas-gas dak dapat rumah. Ni orang panggil letak benda kena dengan tepat tak? Weh, tak jadi. Umur besar habis 2-3-4 juta. Lepas tu bukan sofa pakat main hidup ni. Ni dia motor dapur nampak ada pak serung asap apa ni. Dia tak kisi rakyat situ. Lepas tu dapur duk dapat rumah. Dia nak makan, nak masak sampai rumah.
Ni dia panggil wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu lain pada tempat. Ini kalau bahasa Arab panggil, ini bukan nama adil dan ini bukan nama kata pandai. Allah Taala sangat-sangat bijak, sangat-sangat mihir, sangat-sangat adil. Dia letak tempat, letak benda tu kena dengan tempat dia. Letak dia kena dengan keadaan dia. Dia tak kena dengan tempat dia. Tengok Allah Taala tak langit sebelah atas, tak bumi sebelah bawah. Langit digantung dengan matahari, gantung dengan bintang, gantung dengan bulan. Di bumi tu hal tak bukit, tak pula, tak gunung dah. Dah. Makna kata Tuhan letak satu-satu perkara wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu kena dengan tempat dia. Sebab tu dia panggil Tuhan tu hikmah, Tuhan tu halusi, Tuhan tu bijak sakno. Sebab dia tak gapo-gapo saat ni tu, dia betul dengan tempat. Tengok Tuhan tak yang misal dah benda tepi kita. Gano po Tuhan tak mulut tak hidung. Jangan tak. Dia ni aku tengok pelik. Aku duk tengok semua-semua ni mulut bawah hidung. Tapi ada seorang manusia tu ada mulut tak hidung. Jangan tak. Lubang mulut dah tak hidung. Jangan tak. Celah mata ni ada mulut pula sini. Boleh tak? Cuba fikir benar kat kita. Lepas tu kalau misalnya bulu kening tu hidup bawah ni, bawah mata. Jangan tak. Saya kita umur bulu di mana. Atas ada tu umur ni. Tak jangan. Deh. Pak misalnya kita tak saling, tangan duk bawah kaki, kaki nak ke atas. Ni kaki tak ni. Nampak tak? Ni dia panggil tu hal tak semua tu kena dengan tempat bijak sakno Allah Taala. Patut Allah Taala buat kita tu sangat-sangat bijak, sangat-sangat kena. Jangok tak ada dah. Jangok kali manusia tak ada jangok dah. Jangok tak ada dah. Makhluk Tuhan, binatang semua tamu kau manusia paling jangok. Tengok, kita semua ni pala duk ana, pala duk atas. Harimau tengok lembu. Lembu punggung dengan kepala pun tinggi tak? Cuba perhati. Lembu, kaki pak, patut pala dengan punggung sama tinggi tak? Ini nak jatuh kemulia lembu tak sama dengan kita. Kita ni pala duduk atas. Punggung duduk bawah, tengok tika jalan. Pala duduk atas, punggung duduk bawah. Ini Allah Ta'ala letak kita kena dengan tepat. Patut bijaknya Allah. Nak jatuh manusia ni yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Kami mulia bani Adam sahaja. Pala duduk atas, punggung duduk bawah. Tapi tengok lembu khubah. Mana? Tengok sama tinggi. Pala dengan punggung sama tinggi. Ni. Tengok dia. Dah. Patut ayah. Ayah kaki dua. Ayah kaki dua. Pala ngetinggi sikit daripada punggung dia. Ayah. Dah. Tu tengok ya tak. Tuhan tak kita tu kena dengan tepat sangat-sangat dah. Tengok. Dah. Yakni menujukan suatu. Menuju Allah Ta'ala kan suatu. Dengan tepatnya tepat suatu. Dan setengah daripada makna hikmat itu ilmu. Ada juga makna hikmat tu makna meletak suatu. Kena dengan tepat tu makna hikmat. Dan ada juga makna hikmat setengah daripadanya. Mana? Makna hikmat itu ilmu. Makna ilmu pengetahuan. Semua mula kata ilman nafi'ah. Apa ilmu nafi'? Iaitu dikatakan hikmah. Ada juga satu ketika ulama tafsir hikmah dengan makna ilmu nafi'. Yani ilmu yang berguna. Waidah. Setengah daripada tafsir ulama hikmah itu apa? Yakni ilmu yang beri manfaat. Dan adil. Ada setengah tafsir kata hikmat tu kena kepada keadilan. Dia panggil gawak. Ada gapo dia panggil? Ada keadilan dah. Dan hilmun. Apa hilmun? Iaitu lemah lembut. Lemah lembut. Dan jadi kanak ke sini iaitu ilmu pada hukum pada hukum dan adil pada hikmat. Sekat tu kamar kata wallahu alam. Baca ni sikit dah. Tu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kita sikit. Wa in arada, dan jika kanak kilah ia seorang ayyajlisa, bosa nak duduklah ia seorang fi man ba'dahum, pada mereka yang selepas daripada mereka itu. Jemaah ramai pasal orang ni wisalah tu kanak kena duduk dengan mereka selepas daripada mereka itu. Mimman lam yasma, daripada mereka yang tak dengar ia kasalah. Orang ni tak dengar. Mimman lam yasma salamahu, mereka belakang tu tak ada dengar lah salam bagi seorang wisalah dalam majlis tak ni. Patut orang wisalah tu nak pergi duduk sana dah. Salam mana? Al-mutaqaddimah, yang telah terlalu oleh musallim. Musallim masuk dalam majlis nikah ataupun orang mari majlis nikah, ya wisalah pada jemaah 10 orang 7 orang, maka setengah tu jawab dah salam. Setengah-setengah saat ni tak dengarkan salam ataupun dengar.
Deh, maka dia pun nak giduk dia mau duk nyata akan nasib. Dia pun giduk sekali dengan Jumaat saat ni. Boleh ke tak boleh? Patut setengah tu tak dengar salah dia. Maka jawab tengok. Fa fihi maka sabitlah padanya ai salami. Salam al-mutakabdim ni wajhani, dua wajah. Salam yang telah lalu, hak dia mau masuk dalam majlis arusa, majlis apa walimatul arsi ni, maka wisalah setengah-setengah tu tak ada wisalah, hak depan ni ya. Hak belakang tu tak ada wisalah. Siapa salah dengar ke tak dengar? Patu salah ya wi tu adakah dia kena wisalah semula tika yang hidup dengan Jumaat saat ni? Tengok. Wajhani li ashabina, tubik dua wajah bagi taulan kami dan sahabat kami. Ahaduhuma, bermula salah satu daripada kedua daripada wajahaini. Salah satu daripada dua jalan daripada masalah wisalah. Misalnya kita tanya majlis nikah orang mari 10 orang. Kita pun assalamualaikum. Demo tu waalaikumsalam. Tengah depan jawab salah. Belakang duk tengok gambar, duk tengok pengantin, duk tengok tu ni. Tak ada dengar salah ni wisalah. Pas demo ni pun demo duk atas meja. Ya pun masuk giduk sekali. Pasti kena wisalah baru ke lagon tengok. Ahaduhuma, bermula salah satu daripada kedua daripada wajah ini, anna sunnatas salami alaihim qad hasalat bisalami ala awailihim liannahum jam'un wahid. Kata perkata pertama, wajah pertama jalan pertama dana, anna sunnatas salam, sesungguh puasa dipergalakkan salat, beri salat yang turun giduk sekali dengan atas meja. Pomo kita lah demo hari. Mari Jumaat ni mana? Folek tani, folek dorak mari 7 apa orang. Kita pun masuk. Assalamualaikum. Masuk salat tu pun pada orang kita tak. Masuk. Pasal setengah tu waalaikumsalam. Oh, mari pergi. 7 orang. Pasal kereta 2 kereta. Masuk duk. Memang ni pun duk. Folek belakang tu dengar tak dengar apa dah. Ada tengok jauh sah apa dah. Tengok jauh bah tak ada dengar salat. Lepas tu sunat hak kita wis halal saat ni tu giduk sekali Jumaat ni. Adakah sunat kita wis halal pula? Kata perkata pertama ni ya tanah. Tengok, anna sunnatas salami alaihim qad hasalat, sesungguh hasilah ia apa? Sunnatus salam. Hasil sunat salam ni bisalami, dengan beri salam. Beri salam mana? Ala awailihim, di atas yang mula-mula daripada mereka itu. Hasil dah tu. Hasil dah salam di atas kita wisalah yang pertama, di atas mereka-mereka yang pertama saat ni tak ada apa dah. Padai dah, mada dah. Walau tak wisalah baru pun tak ada apa dah katanya musannif daripada wajah yang pertama. Karena apa boleh kata qad hasalat bisalami ala awailihim? Jawab. Ilat pada qad hasalat. Kenapa? Li'annahum, kerana bahasa mereka itu jam'un saat ni tu. Li'annahum, kana bahasa mereka itu al-jam'ah, jum'ah ni jam'un wahidun, ialah sebagai jum'ah yang tunggal. Jum'ah orang panggil jum'ah satu ya. Jum'ah sama ni fok dorak belaka, hak ni fok kedai belaka, hak ni fok jalan kita buruk belaka. Dia tu jum'ah satu. Maka hasil dah dengan salah yang pertama di atas ala awaili, pada dah mada dah. Tak ada kena wisalah baru. Lepas tu falau a'ada salamu alaihim kana adaban. Kata wajah pertama. Falau a'ada, maka jika mu ulang ia al-musallim, tu makna molek. Falau a'ada, maka jika mu ulang ia seorang musallim, dia ulang pula. Kembali pula assalamu alaihim, akan wisalah di atas mereka itu, di atas jama'atin qalilatin ataupun alal jam'i sani. Kana nasjaya adalah ia assalamu tsani, salam yang kedua ini adaban, orang panggil beradab lah ni orang ada marayat, ada akhlak, ada perangai yang terbaik, ada sopan yang tersantun yang terbaik di atas orang itu. Jadi adab lah ketika ni orang panggil jadi perangai molek lah orang ni. Kalau wisalah pertama patut masuk duduk dengan jemaah masuk mari, tak ada wisalah pun tak apa dah. Tapi kalau pergi wisalah, oh beradab sangat dia ni, molek sangat perangai dia. Tu dia. Lagi wa ala hadza ayyu ahlil masjidi radda alaihi saqata bi fadul kifayati an jami'ihim. Wa ala hadza, dan di atas ini salah ni ayyu ahlil masjidi, yang mana daripada ahli masjid. Ahli masjid ramai tata jami', ahli masjid ramai, orang beribu-ribu, beratus-ratus, maka kita wisalah assalamualaikum kepada ni.
Dah. Pakak lain tak ada jawab. Maka ketika ni radda alaih, menjawablah ia yang mana daripada ahli masjid alaihi ke atasnya, ke atas al-musallimi, atas seorang misalnya saqata bihi, nascaya gugurlah dengan dia dengan raddis salam fardul kifayah, oleh fardul kifayah an jami'ihim, daripada sekalian mereka. Begini ya, kita masuk sujud lama, oleh sujud mengajar panjang misalnya hari Ahad dulu masuk ke sujud kita pun Assalamualaikum, masuk sujud. Lepas tu setengah dapat saat itu jawab salam. Waalaikumsalam. Kalau lain tak ada dengar. Kalau lain tak ada dengar. Kadang-kadang dengar, kadang tak dengar, kadang duduk dengar. Kalau lain ramah lagi. Lepas tu kita salam, maka hak jawab tu depan kita. Hak lain tak ada jawab. Maka gugur lagi masalah jawab salam. Jawab oleh setengah pada jamaah. Maka hak jawab seorang, dua orang depan itu, maka tergugur habis fardu kifayah di atas yang lainnya. Supaya kampung kita semaya-maya. Tak imam tak khotik maya-maya. Maka gugur lagi. Dosa orang kampung semua. Jawab tak gugur. Gitulah lebih kurang kami kata wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu azza wa jalla qad jama'a kulla nushin wa dalalatin wa irsyadin wa tanbihin wa ta'bidin wa ta'dibin wa ta'limin wa tahzibin fi hazihil wasiyatil wahidah. Tengok. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, qad jama'a, sesungguh menghimpun ia Allah. Allah Taala sudah menghimpun, Allah Taala sudah mengkumpul kull nushin, akan tiap-tiap nasihat, tiap-tiap pengajaran agama. Allah Ta'ala sudah menghimpun, Allah Ta'ala sudah mengumpul tiap-tiap nasihat, yakni tiap-tiap daripada kanak kibaik, daripada nasihat agama ataupun pengajaran agama tu Allah Ta'ala himpun dah. Wa dalalatin, dan pula pertunjuk ke, Allah Ta'ala himpun pertunjuk ke nasihat kanak ki mengajar agama ataupun kanak kibaik Allah. Wa irsyadin, dan berikan pertunjuk ke pula. Makna tula tu wa irsyadin tu atas tafsir pada wadalalatin. Allah Ta'ala sudah mengkumpul, sudah mengimpun tiap-tiap nasihat, tiap-tiap kanak kibaik dan pula pengajaran daripada pengajaran din agama dan pertunjuk ke. Wa irsyadin, dan tunjuk ke perkara baik. Wa tambihin, dan pula beri kesedaran Allah. Tuhan menghimpun tiap-tiap kesedaran dan tiap-tiap pertunjuk ke dan tiap-tiap nasihat. Wa ta'dibin, dan mengajar adai Allah Ta'ala. Wa ta'limin, dan mengajarkan akan ilmu. Wa tahzibin, dan nak membersihkan seorang hamba itu. Allah Ta'ala menghimpun dan Allah Ta'ala mengumpul fi hazihil wasiyatil wahidah, ialah pada ini wasiat yang satu. Mana? Anittaqullah. Tengok Tuhan kata dulu no. Dalam satu ayat, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Semua nasihat pun duduk di situ. Masalah petunjuk ke pada jalan agama pun duduk situ, dan beri kesedaran pada situ tu. Pada ini wasiat yang satu. Mana wasiat yang satu? Yakni takwa kepada Allah. Kama yaliku, seperti mana yang layak ia Allah. Layak Allah Ta'ala. Lagi pula orang panggil Allah Ta'ala tu sangat-sangat layak. Layak saat itu bihikmatihi, dengan hikmatnya, hikmat Allah. Allah Ta'ala saat itu deh. Dia himpun semua nasihat, pengajaran agama, dan jalan petunjuk ke, kesedaran, lagi pula hajarkan adab, hajarkan masalah ilmu. Semua itu duduk dalam wasiat ialah takwa. Kama yaliku, seperti mana layak ia Allah, bihikmatihi, dengan hikmatnya, hikmat Allah. Yakni apa hikmat tadi? Yakni Tuhan letak satu perkara tentu dengan tepat ataupun betul dengan tepat. Wa rahmatihi, dan rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu sangat layaklah dengan hikmat dia, dengan masalah rahmat dia. Wa alimta, dan ketahuilah engkau,
anna hazihil khaslata allati hiya taqwa. Engkau mengetahui kan anna hazihil khaslata, akan ini khaslah, ini perkara, ini sifat takwa ni, allati hiya taqwa, yang ia ini perkara ni, perkara sifat takwa ni lah. Ini perkara ni, perkara yang duk ripung tu dengan sebab sifat takwa yang Allah Ta'ala pesan kepada orang-orang yang dulu, daripada ahli kitab, daripada orang-orang yang panahkan kitab. Tuhan bersedia, Tuhan nasihat dan Tuhan berikan pengajaran. Di situ ada berlaku, ialah sifat takwa. Wa alimta, dan mengetahui engkau anna hazil khaslata, akan bahasa ini khaslah, ini perkara dan sifat, allati hiya taqwa, yang ia ini khaslah ni at-taqwa, ialah takwa kepada Allah. Anak ayat kata dalam takwa tu ada apa dia? Yakni ada nasihat. Dalam takwa itu ada tunjuk pada jalan kebajikan. Dalam takwa tu ada pengajaran. Dalam takwa kesedaran. Takwa ni ia takwa saat ni tu al-jami'atu, yang duk menghimpunglah ia takwa. Duk menghimpun ni li khairayid dunya, akan dua kebajikan bagi dunia, wal akhirah, dan menghimpun pula kebajikan bagi akhirat. Dengan sebab kita takwa pada Allah, kita takut pada Allah, buat apa yang dicerita oleh Allah, maka di situ juga orang panggil menghimpun dan mengumpul, yakni akan dua kebajikan di dunia dan pula kebajikan di akhirat. Dengan sifat-sifat takwa telah menghimpunkan kita saat itu, kawan dia. Yakni orang panggil daripada kebajikan dunia dan pula kebajikan akhirat. Lagi pula al-kafiyatu, yang duk memadailah ia. Dengan sebab sifat takwa ni lah, ia duk memada, mencukupi li jami'il muhimmati, bagi sekalian perkara yang dipenting-penting akan dia. Makna kata dengan sebab sifat takwa ni lah, Allah Subhanahu Wa Taala himpung di situ dan memadai di situ tu bagi sekalian daripada benda-benda yang dipentingkan. Dengan sebab sifat takwa itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghimpun lagi pula gawa dia, memadai bagi menghimpung sekalian perkara-perkara yang dipenting. Lagi pula al-muballighatu. Ni dengan sebab sifat takwa ni. Al-muballighatu, apa muballighah? Menyampailah ia sifat takwa. Menyampaikan seorang hamba tu, menyampai ke mana? Ila a'lad darajat, gi kepada setinggi-tinggi darjat. Gi kepada setinggi-tinggi pangkat. Kama dia seorang mula-mula dia tamada, apabila lama-lama dia takwa, kuat, takut pada Allah, buat apa yang dititah, maka tinggal apa yang dilarang, maka kolamo dengan sebab sifat ia buat apa yang dititah, tinggalkan apa yang dilarang, maka di situ juga ia akan sampai kepada pangkat yang setinggi-tinggi pangkatnya. Kepada setinggi-tinggi daripada darajat, yakni pangkat-pangkat. Pada masa Allah pentinggi segala pangkat ini, fil ubudiyati, pada masa Allah dia ubudiyah, masa Allah dia saat ni memperhambakan diri pada Allah. Mana tu seorang nak pangkat pada masalah abdi diri, memperhamba diri, maka tak lain tak bukan malaikat dia tu kena ada sifat takwa dengan Allah, baru darjat dia kau tinggi. Mula tu kita boleh semaya, qadar kata waktu. Lama-lama sebab kita takwa, boleh tambah ke sunat qabliyah ba'diyah. Lama-lama kita boleh tambah Quran. Lama-lama kita boleh tambah zikir. Tu dengan sebab sifat takwa. Tengok. Wa qad ahsana man qala, dan sesungguh telah elok oleh mereka qal, yang berkatalah ia man. Eloknya, comelnya mereka yang berkata kata ala innamat taqwa hiyal izzu wal karam wa hubbuka lid dunya huwa adh-dhullu wal adam wa laysa ala abdin taqiyyin naqisatun idza sahhat taqwa
Iza sahhahat taqwa wa inhaka aw hajam. Tengok molek. Ni dia atas sifat takwa tu lebih dan sifat takwa saat itu tinggi. Apabila seorang itu bertakwa kepada Allah, dengan takwa dia tu membawa pada kau tinggi. Yang pertama sekali, menghimpun kebajikan dunia akhirat, maka duduk dalam sifat takwa. Yang kedua, dapat terpada seorang dan mencukupi seorang bagi perkara-perkara ataupun akan sekalian daripada perkara-perkara yang penting. Yang tiga, dengan sebab sifat takwa akan membawa menyampai ke seorang kepada setinggi-tinggi daripada segala derjat-derjat. Pada pihak masalah memperhamdi pada Allah. Tengok saya ingin kata nak. Wa qad ahsana man qala, dan sesungguh telah elok oleh mereka berkata, ini dia nerawi. Dia kata nak, ala jaga-jaga. Allah ni orang panggil adatut tanbih wal istiftahi. Tulis itu. Orang panggil Allah ni adatut tanbih wal istiftahi. Orang panggil adat satu berkakah untuk nak beri kesedaran pada kita dan pula nak buat permulaannya kalian. Supaya Tuhan kata oleh Quran lah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Saya kata oleh Quran, Allah tu Allah apa? Allah ada tu tanbih. Allah Ta'ala nak beri kesedaran kepada hamba-Nya yang beriman kepada Allah. Dan Tuhan nak buat mula cakap dengan kata ala inna awliya. Supaya syair ni, ala jaga-jaga. Innamat taqwa, sesungguh sifat takwa itu. Sesungguh sifat takwa ni Iya sifat takwa ni al-izzu, ialah satu sifat kemuliaan. Satu sifat yang agung. Satu sifat yang agung, lagi pula yang besar. Lagi pula wal kiram, yang mulia ia. Nak ia kata dengan sebab sifat takwa ni lah, satu orang apabila ada takwa, maka satu orang tu dapat mulia. Apabila seorang tak ada sifat takut pada Allah, orang tu saat ni dikatakan agung, sangat dipuji akan dia. Kan? Tengok orang ada sifat takwa, kata yang sebut banyak oleh Quran kan. Orang puasa disebut dengan takwa, orang semaya disebut dengan takwa. Makna kata apabila orang ada takut pada Allah, buat apa yang dititah oleh Allah, ya tinggal apa yang dilarang, makna kata seorang ni akan naik martabat setinggi-tinggi kemuliaan di sisi Allah. Kau mulia orang ni, ada takwa ya kau mulia. Tengok orang mulia, orang ada sifat takwa, orang yang takut pada Allah, buat dengan apa Allah Ta'ala titah, ya tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, maka ketika tu dikatakan dia tu setinggi-tinggi manusia. Lagi pula semulia-mulia manusia. Tuhan kata, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia daripada kamu ialah orang takwa. Wa hubbuka lid-dunya. Ni sifat yang dicela oleh syarak ni. Wa hubbuka, dan bermula kasih engkau. Engkau kasih lid-dunya, bagi dunia. Engkau kasih bagi dunia. Kasih engkau bagi dunia. Huwa khabar. Hubbuka tu mubtada pertama, huwa tu orang panggil mubtada kedua. Wa hubbuka lid-dunya, bermula kasih engkau bagi dunia ni. Huwa iya hubbuka lid-dunya ni adzullu, ialah kehinaan. Apabila kita kasih ke dunia, yakni kasih selain daripada Allah, kasih dunia tu kuat. Orang panggil kasih dunia semata-mata, kasih ke benda, kasih kekayaan, kasih ke rumah, kasih ke isteri, kasih pada benda-benda kita, duit piti kita, semua ini ke adzullu, ialah kehinaan. Makna kata kita kasih ke dunia berdoa, maka di situlah membawa pada kita jadi hina. Lagi pula wal adamu, lagi pula ketiada gapo. Orang yang kasih dunia, orang panggil suknya dikosong. Tengok orang tu dah hipung harta dia dah. Siapa duduk atas dunia mula-mula kau muda-muda, tak ada nak semaya. Duk lecuk seher semua. Buat kerja tu lah, kerja ni lah, motong lagi lah, lagi buat kebun lagi lah, berjual lagi ke apa ni. Siapa tak ada nak jaga jemaah, siapa tak ada nak zikrillah, siapa tak ada nak buat amal ibadat pada Allah. Boya mati wagi ke apa? Wagi kebun ya tu kan?
wagi harta benar hak banyak ya ipung tu ke daripada tu stay bukit ni puak ya, stay bukit ni puak dia. Ya wagi ke akhirat? Jawab dak. Sebab tu orang yang kasih ke dunia, himpun dunia, kupu dunia, maka hari dia klik kepada akhirat kosong. Orang panggil sifir, sun, orang panggil kosong saja. Sebab tu tak ada apa, hakikat tak ada. Tapi orang kasih ke Allah dan takwa kepada Allah, orang ni dia akan klik kepada akhirat dengan memonong dan laba yang sangat-sangat banyak. Walaisa ala abdin taqiyyin, dan tidak adalah di atas seorang hamba yang takwa. Tidak ada di atas seorang hamba yang takut kepada Allah Ta'ala ni naqisatun, kekurangan dan kecacat teh. Bagi orang tu kasih ke dunia, tak ada sifat takwa, tak ada takut pada Allah, buat kerja semata-mata dunia, maka bagi dia kehinaan, lagi pula bagi dia saat ni tak ada gapo dia. Tapi bagi orang yang takwa kepada Allah, bagi dia tak ada kekurangan, tak ada kecacat teh. Idza sahhaha, apabila musahih lah ia apa? Abdun taqiyyun. Idza sahhaha, apabila mensahih lah ia, membetul lah ia, mensempurna lah ia abdun taqiyyun. Apa dia? At-taqwa, akan sifat takwa dia. Apabila dia mensahih, apabila dia membetul sifat takwa dia, maka seorang ni tak ada kekurangan, kau sari, kau lebih, kau sari, kau tinggi di sisi Allah. Kata tak ada kekurangan, walaisa ala abdin taqiyyin qisah ni, wa in haka, dan jika adalah dia tu tokai tapung kain. Haka ni makna jika adalah ia seorang tu tokai yang duk menampung kain, duk berjahit kain. Orang minta tapung kain, ya tapung kain. Minta betul kain, minta gunting kain, gunting kain. Walaupun dia tu tokai gunting kain, tokai jahit sekalipun, makna kata kalau ia ada sifat takwa dalam hati, ia tak ada kekurangan apa-apa. Wahtajama awing hajama, ataupun dia tokai duk bekal darah ni. Darah bekal ni. Ambil dah. Bekal ni ada dua. Ada bekal saat ni tu dengan gelas. Ada berbekal tu dengan tanduk lembu. Dia tu buat dua bahasa. Deh. Kamar dia nak kata orang seorang, apabila dia ada sifat takwa kepada Allah, maka dia takwa pada Allah, walaupun dia tokai jahit ataupun dia tokai bekal darah, maka lebihlah dia, tak ada kekurangan apa di sisi Allah. Tapi kita takut, kita kaya, kita lebih, ada harta cukup lekat, tapi kita tak ada takwa, maka kuranglah kita tika tu. Tu dia. Mari kita tengok tu Imam Ghazali jahit kasut ya. Jahit kasut. Jahit kasut. Dia nampak Ghazali, adik Ghazali, Imam Ghazali, kita duk ngaji kitab ni. Adik bagi Imam Ghazali hari tu semaya zuhur dah. Apabila takbir Pak Allahu Akbar, adik dia tengok Imam Ghazali Abu Hamid ni, darah yak semu, darah yak mengecik, orang panggil bergelomok dengan darah letika semaya Imam Ghazali. Maka adik dia, maka niat mufarakah daripada Imam Ghazali. Sebab apa? Adik dia ada ilmu batin, adik dia ada ilmu kasyaf. Tuhan wi suku dengan sebab dia sifat takwa pada Allah. Maka tu guru dia duk jahit di ketiga di tepi-tepi batas jahit kasut ya. Tapi ilmu dia tinggi dengan Allah, pengetahuan dia tinggi dengan Allah, batin dia tinggi dengan Allah, maka dia boleh tengok kata Imam Ghazali tu duk berdarah ketika duk semaya. Sebab apa? Imam Ghazali duk sibuk tertengah, masalahnya duk mengajar tertengah perempuan istihadah tu. Wahaza, dan bermula ini ni, mana aiman kulna, barang yang kami berkata, barang yang kami berkata saat itu, yakni kami Imam Ghazali lah. Wahaza, dan bermula ini ni, ini kan apa? Makulna, barang yang kami berkata ni, aslun, ialah ini dikatakan asas pokok pada kita nak ibadat kepada Allah, ialah kena kita takwa kepada Allah. Ini satu pokok dan tunya yang amat besar dan humi yang amat teguhnya. Lagi pula asal ini dikatakan la mazida alaihi, tiada jenis kelebihan, tak ada jenis lebih, alaihi ay ala hazal asli, tak ada jenis lebih. Tak ada perkara yang lebih di atas ini, di atas alaihi ay ala hazah.
Kata tak ada jenis lebih fi husnihi, pada eloknya, elok bagi al-asli, lagi pula waqtisarihi, dan pula keringkasan dan kegawa, ringkasannya lagi pula pendek katanya. Jadi nak royak katanya sifat takwa ni tak ada dah lah perkara yang lebih usul yang asal, lagi pula nak kata tak ada perkara yang lebih, nah yang paling lebih daripada takwa pada pihak eloknya dan pula pada pihak masalah ikhtisadnya pendek. Sebut kata sifat yang menghimpun kebajikan dunia dan pula akhirat ialah kena pada takwa. Sebut kata sifat yang himpun nasihat dan menunjuk kepada jalan kebaikan dan dihajarkan adab, maka tak lain tak bukan ialah takwa. Ringkasnya lagi pula pendeknya daripada perkataan at-taqwa. Wa fihi, dan sabitlah padanya pada hazal asli. Tengok mulai budak ni. Wa fihi, dan sabitlah padanya, ai fi hazal asli, pada ini asal ni, ini takwa ni lah. Kifayatun, ialah mencukupi dan memadai. Perhatilah, perhati mulai, tengok mulai. Wa haza, dan bermula wa fihi, dan padanya pada hazal asli ni, kifayatun, ialah memadai dan mencukupi, liman absaran nurah, bagi mereka yang menilai dan nampaklah ia man an-nura, akan cahaya, maka cukup dah. Kalau bagi mereka yang nampak cahaya iman, cahaya Islam, dan nampakkan cahaya di dalam ibadat dia kepada Allah, cahaya iman ni, maka cukup dah dia tu bersifat dengan takwa. Wahtada, dan mereka yang dapat hidayah iman, orang yang dapat hidayah daripada Allah, maka cukup dah dia bersifat dengan takwa, buat dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, dan tinggal apa yang Allah Ta'ala, cukup dah. Allah Ta'ala lagi apa tinggal, maka cukup dah. Wa amila bidzalika, dan beramalah ia seorang man sani bidzalika, dengan dimakan itu, dia pun beramal bimuqtada, bidzalika dalam ai bimuqtada nurihi wa hidayatihi, dengan kanaki bagi cahayanya, cahaya bagi haza, cahayanya cahaya bagi haza, bagi asa, bagi ini asa ni. Kama de bimuqtada nurihi, dengan muqtada, dengan bagi cahayanya, cahaya hazal asli, wa hidayatihi, dan hidayatnya, hidayat bagi ini asa. Maka ini asal ni bagi orang yang celak mata hati, maka ia nampaklah cahaya bagi takwa. Maka muqtada bagi cahaya takwa, hidayat dengan sebab takwa ni, maka mada dah orang tu. Maka beramal gilah. Maka kita beramal bukan turut cahaya ikut orang. Kalau kita buat amal malam ke Allahu Akbar, maka mari satu cahaya putih mari dapat kita. Tu bukan tu setan duk tipu kita. Kita semaya pak Allahu Akbar, duk semaya, duk zikir-zikir, mari cahaya syiah banyak ni duk nampak baik ni, nampak cahaya mari dapat ya. Lepas tu mari cahaya depan ya, cahaya belakang ya, bukan tu. Tu bukan. Hak tu orang panggil nak tipu tu daripada jin. Ayat kita sign dua orang, ayat kita sign dua orang, kita berkahwin dua orang. Maka berkahwin tu bukan masalah benar tu. Kadang-kadang ditipu oleh syaitan, kadang-kadang ditipu oleh jin. Tapi apabila kita ada tok guru, kita buat amal-amal, kau naik spekat, kau tinggi, maka dalam takwa kita tu dah, kita boleh nampak dah cahaya-cahaya hak benar. Maka dengan muqtada, dengan bagi cahaya takwa dan cahaya iman yang ada dalam hati tu, maka boleh kita ikuti dan pula kita beramal dengan dia. Wastaghna, dan terkaya ia seorang. Maka orang tu dapat terkaya dah tu. Maka apa makna terkaya? Dalam ai iktafa bihi, terpada ia man amila, ataupun man absara ni bihi ai bizalikal nur, ataupun bizalikal asli. Wallahu waliyul hidayah, dan bermula Allah Ta'ala haja, Allah Ta'ala jua waliyul hidayah, yang merentahlah ia Allah al-hidayati, akan hidayah. Allah Ta'ala lah orang merentah, Allah Ta'ala jualah orang mengawali akan hidayah. Tak ada siapa ya boleh hidayah tu seorang ya. Kita boleh tunjuk jalan, boleh hoyak jalan ya ke demo. Demo kena mai ikut ni dah, mari semaya. Maka kalau demo semaya, demo selamat dunia, demo selamat akhirat, kita boleh tunjuk jalan ya. Adapun orang boleh hidayah, orang boleh jadul hidayah,
Orang boleh jadi hidayat le hati seorang hamba. Ini Allah Taala seorang ya. Orang lain tak leh. Orang lain tak leh. Tak ada siapa dia boleh hidayat. Malaikat Allah Taala juga. Allah Taala haja yang boleh hidayat. Orang lain pada Allah tak saja. Wilah tengok saudara Nabi sendiri nak hidayat pada pak saudara tak leh kan. Nak hidayat pada Abu Talib. Nabi saya tak ada dah. Pak saudara, hak Nabi paling saya ialah kena pada Abu Talib. Maka Abu Talib, nak royak kata Abu Talib ni hak Nabi saya, Nabi nak hidayat tak boleh cuma ya dah. Ya ammi ammi qul la ilaha illallah. Mun katalah la ilaha illallah, pak dari la abah. Tak si, tak ambo kata. Nabi boleh royak, Nabi boleh cerita tak ni jalan betul, ni jalan molek, tapi tak terima. Sebab ja'lul hidayah ini tak ada di Nabi, bahkan di Allah Taala saja. Sebab itulah Tuhan kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Engkau tak boleh hidayah Muhammad. Bahkan engkau saat ni tu boleh royak ya. Engkau tak boleh hidayah bagi orang yang engkau kasih. Wallahu waliyul hidayah wat taufiq. Bimannihi, dengan nikmatnya. Nikmat Allah. Nikmat Allahnya. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, ai fi suali, pada menanyo akan daku, he seorang sail. Musannif kata, fa in qulta, maka jika engkau tanya, jika engkau kata, ai fi suali, pada aku, itu ana fi suali, pada menanyo akan daku, atau musannif. Kalau engkau kata pada menanya akan daku, laqad azuma qadru hazihil khaslah, hanya sungguhnya besarnya, agungnya qadru hazil khaslati, yakni qadar dan pengkat hazil khaslah, bagi ini sifat takwa ni. Besar sangat agung sangat pengkat bagi ini sifat takwa. Besar. Orang dah takwa boleh masuk syurga. Paduk tak dunia ya selamat. Setan nak tipu ya tak leh hari. Dia takut Tuhan, dia tak buat maksiat. Dia takut Tuhan, ya semaya tak berhenti. Dia takut pada Allah, ya ngaji tak tinggal. Sebab ngaji Tuhan suruh, semaya Tuhan suruh, zikir Tuhan suruh, buat baik Tuhan suruh. Lepas tu benda hak Tuhan larang apa? Maksiat, minum arak Tuhan larang. Berzina Tuhan larang. Tidur banyak siapa tak semaya Tuhan larang tak? Larang. Maka apabila ia ada takwa, maka takwa itulah dikata setinggi-tingginya, agungnya oleh pangkat bagi ini sifat, ini perkara, ini sifat takwa. Wa jalla mauqi'uha, dan maha besarlah, agunglah mauqi'uha, oleh tempat berlaku hazil khaslah. Besar sangat, agung sangat bagi masalah ini, tepat bagi takwa. Tinggi sangat, lebih sangat tepat dia. Supaya kita katanya tepat Nabi tinggi tak? Tinggi. Nabi kalau akhirat maqamam mahmud. Surga Jannatul Firdaus tinggi dah, tapi Jannatul Maqam ni tinggi pada Jannatul Firdaus lagi. Orang mukmin hak tinggi setinggi pada aulia illah, daripada as-salihin, daripada as-sadiqin, duk Jannatul Firdaus. Tapi Nabi pangkat dia tinggi pada tu lagi. Tinggi pada tu lagi, tepat yo tu. Maka nak ya kata tepat bagi sifat takwa ni, seagung-agung tepat yang duduk di dalam hati bagi orang beriman. Ya tak ada lah hati orang kafir. Orang kafir sifat takwa tak ada. Kalau kata ada, tak ada sebenarnya. Sifat takwa tu letak di dalam hati orang beriman, hati orang suci saja. Mauqi' ya tepat ya ni. Ya tak di hati orang beriman, orang yang hati suci, hati bersih saja. Orang yang hati cuma Tuhan tak situ. Sebab dia benar cuci ya. Supaya ni mata belia misalnya. Mata belia orang kita tak lecah ya. Tepat sepatut mata belia, dia mau tak kan taruh le tusip, taruh le mari. Sebab dia mata agama. Dia mau tak tahu lecah sebab dia benda mulia, maka tepat dia pun mulia. Maka sifat takwa dia satu sifat yang mulia, tepat duk ia pun mulia, tinggi, agungnya. Lagi pula washtaddatil hajatu, dan bersangat telah oleh berhajat. Bersangat oleh perlu, sangat telah oleh berhajat, berkana ila ma'rifatiha, kepada mengenali akan dia, akan sifat takwa amar,
Dek, maka sangatlah oleh kita gawak nak mengenali akan dia akan takwa. Ni kena ngajilah mana takwa. Takwa kita tahu sendiri. Yakni gawak? Yakni kita buat gapo? Asal makna jawi takut ke Allah. Maka takut ada dua. Kalau kita takut buat apa yang Tuhan kita, imtisalul awamir. Kita junjung titah Allah setinggi-tinggi. Tuhan suruh semaya, kita semaya. Tuhan suruh kita sujud, kita sujud. Ini orang panggil gawat takwa. Dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Ini nama takwa. Adapun kalau kita takut daripada azab Allah, kita takut daripada siksa Allah. Kenapa? Fok duk lain ngakak sikit gini. Nanuh darah dalam neraka yang mengalir semu tubik dalam neraka. Kenapa? Tubik daripada tubuh badan bagi ahli neraka. Maka setengah lari pada darah, setengah lari pada nanah, setengah lari pada tangis, cabut tangis lagi neraka. Bahan busuk dah kecek dah. Kamar dia. Tu dia panggil takutnya kepada azab. Kenapa? Dalam tu tangis yak gelawa-gelawa. Nanuh mari, darah mari. Gawa anggota bagi ahli nar dan nanuh yang tubik le mulut-mulut bagi ahli neraka dan pula nanuh tubik pada ahli neraka pakak ada heliknya daripada nanuh. Nak helik tak boleh weh. Kamu dia takut macam tu orang panggil takwa tak? Dah orang panggil khasyah. Faham tak? Takwa kita buat apa yang Allah Taala suruh dan kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Adapun khasyah, yakni kita takut azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata takut azab dengan Allah panah dah. Hei, api dunia kita ambil tak di tapak kaki liling, kita tak tapak. Bara api tak di tapak kaki. Tak gitu. Kodan nepuh ya, nepuh di tapak kaki ya. Tapi cuba ambil bara api dengan kau mai tak di tapak kaki. Bukan sekadar nepuh di kaki, ia gelegak nak sapa di otak weh. Tu dia panggil azab dengan kau. Dunia cuba ambil api bara tak kaki. Tak kaki pah, jinyok. Oh, panas, nepuh dah. Nepuh, necup. Kau dah tu ya? Tapi gelegak dah tak dah. Tapi cuba ambil api dengan kau stokor, minta di tapak kaki. Panas tak panas? Gelegak, gelegak. Otak. Tu serengi-rengi azab ahli dengan kau. Tu dia panggil kau. Takwa tak? Tak, dia panggil khasyatun. Dia panggil khasyah. Fala buddal ana min tafsiliha. Maka terpasti, maka tidak terkaya. Tuan fala buddha ai fala ghinan, maka tidak terkaya, yakni tak lepas al-ana pada masa sekarang ni min tafsiliha daripada hurai akan dia akan hazihil khaslah. Maka pastilah kata musannif tika ni kami tu kena hurai dah lah, kami kena surah dah lah daripada sifat takwa itu. Fa'lam annal amra kazalika fa haqqalaha an yajilla qadruha wa yalzama talabuha. Sekat turul kamar kata wallahu a'lam.